Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'. Yang sangat kita kasihi Al Habib Hussein Al Junaid dan Habib Alwi Al Junaid dan para habaib asatidzah dan semua hadirin hadirat muslimin muslimat sama ada yang datang hadir di majlis ataupun melalui online. Ahlan wa sahlan bikum, dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita dan mendengar salawat-salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puji-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang wajib dan berhak untuk kita memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mana-mana manusia, tidak ada mana-mana makhluk yang lebih Allah cintai melebihi cinta Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu menjadi kewajiban kita untuk turut mencintainya, turut menyebut-nyebut tentangnya dan juga memuji-muji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berkumpul pada petang yang mulia ini dalam majlis bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil kita bernasyid qasidah, kita mencari keberkatan daripada saluran cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkatan itu akan menambah-nambah semakin banyak dalam kehidupan kita sebagai bekalan untuk keselamatan dunia dan sehinggalah ke akhirat nanti. Mencari keberkatan adalah suatu perkara yang dilakukan oleh para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana para sahabat sentiasa mencari-cari dan berebut-rebut untuk mendapat keberkatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khususnya. Bagaimana diceritakan oleh Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, para sahabat berebut-rebut untuk mencari keberkatan daripada saki-baki air wudu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan apabila Bilal masuk untuk minta izin dalam kemah ketika Nabi bermusafir, minta izin untuk azan, maka ketika itu Rasulullah sedang berwudu, Bilal ambilkan air untuk Nabi berwudu. Sambil di luar sana para sahabat sentiasa menunggu-nunggu untuk mendapatkan air saki-baki daripada air wudu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang datang mengambil dengan tangannya, ada yang tak dapat dengan tangannya, dia menyalami ataupun menyentuh pada tangan-tangan sahabat yang sentuh air wuduk Nabi SAW. Jadi kita juga dengan keberkatan yang Allah curahkan pada bulan yang mulia ini, bulan Rejab. Mudah-mudahan kita berkumpul di bulan Rejab ini akan dicurahkan keberkatan yang banyak sebagai bekalan kita untuk kita bawa keberkatan Rejab ke Sya'ban, dan kita kumpul lagi segala keberkatan yang ada dalam bulan Sya'ban sehingga menjadi bekalan kita ke bulan Ramadan, dari awalnya, pertengahannya dan malam yang sangat istimewa Lailatul Qadar sehinggalah penghujung Ramadan. Anugerah dan hadiah yang sangat besar Allah berikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan amalan di dalam bulan Ramadan sehingga akhirnya. Maka seperti dalam doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah barikana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masya-Allah, para sahabat sentiasa mencari-cari di mana saja keberkatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada sahabat-sahabat yang apabila mereka mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dapat sesuatu keistimewaan. Ada sahabat ni mendapat keistimewaan demikian, ada sahabat ni yang demikian keistimewaan yang dapat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mengharapkan dengan bersama-sama kita bersawat, kita juga mengharapkan barakah daripada Nabi, walaupun kita tak berjumpa dengan jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan berkat menyebut-nyebut nama Nabi, memuji-muji nama Nabi, mencerita-cerita kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sentiasa bila bertemu dengan sesama sahabat mereka ataupun sahabat Nabi yang lain, mereka akan kenang kisah-kisah bersama Nabi, akan cerita-cerita dan bertukar-tukar ilmu yang mereka dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercerita tentang kisah Nabi seperti
Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dikatakan beliau berada di Madinah Al-Munawwarah. Setelah wafatnya Nabi SAW, dia bermusafir dari Madinah pergi ke Mesir. Ketika itu pergi ke Mesir mencari seorang sahabat yang ketika itu sudah bermukim di Mesir. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, yang orang Mesir panggil Sidi Uqbah. Di sana, maka dia mencari di mana rumah Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia jalan, bayangkan ketika itu musafir tanpa kapal terbang dan sebagai kenderaan yang canggih yang ada zaman kita. Dengan kenderaan yang ada hanya unta dan kuda. Perjalanan yang begitu jauh makan masa yang sangat panjang, sehinggalah sampai di Mesir mencari di mana sahabat Nabi Uqbah bin Amir. Maka dicari, jumpalah pada rumah dan terus menghadap, bersalaman dan saling berciuman tangan mereka kerana saling menghormati sesama para sahabat. Maka apabila berkumpul, mereka tanya, ada tak yang kamu dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu berkaitan dengan hukum tentang khuf? Maksudnya bila jumpa aja akan tanya pengalaman engkau, ilmu engkau, apa yang kau dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering. Maka oleh kerana itu kita juga berkumpul untuk mendengar kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tempat dan tidak ada majlis yang sangat harum, yang harumnya bukan sekadar dalam majlis, malah harumnya juga naik sampai ke langit Sidratul Muntaha, arasy Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukan harum minyak wanginya, tapi harum kerana menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harumnya kerana menyebut-nyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka saling menukar ilmu dan selesai dan beredar, hanya bertemu dan untuk menceritakan ilmu daripada Nabi, kisah daripada Nabi, menyebut tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah yang dilakukan oleh para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga mengambil sedikit daripada apa yang dilakukan oleh mereka. Mudah-mudahan bekalan barakah itu semakin menebal, semakin banyak, sehingga kita bawa bukan sekadar Ramadan, sehingga ke hujung hayat kita, dan sehingga kita berada di alam lain, alam perpindahan setelah kita berada di alam syahadah ini, iaitu alam barzakh yang sangat kita perlukan kepada keberkatan, rahmat Allah, keampunan Allah, dan juga perlu kepada pemeliharaan daripada Allah daripada kemurkaannya dan azabnya. InsyaAllah kita tengok bagaimana salah seorang sahabat Nabi apabila dia berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat Sayyidina Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Seorang yang sangat sangat bersedia, sentiasa bersedia apa sahaja arahan Nabi, dia akan berkhidmat untuk Nabi. Maka satu ketika Nabi panggil Abdullah bin Unais, datang. Maka Nabi bagi arahan pada dia, aku dengar bahawa ada seorang Yahudi namanya Ibnu Nubaih Al-Hudhali. Beliau dah siap jentera-jenteranya dan peralatan senjatanya untuk datang ke Madinah dan niatnya untuk bunuh aku, untuk menghancurkan aku dan membunuh aku. Maka kamu segera jumpa dengan dia, masuk serang di tengah perjalanan, dan kalau dapat kau bunuh dia, terus bunuh dia. Maka arahan tersebut, maka Abdullah bin Unais tanya, ya Rasulullah, aku tak kenal si fulan itu. Dia kata sebagai mengatakan namanya Abu Sufyan bin Nubaih Al-Hudhali. Aku tak kenal fulan tersebut. Ya Rasulullah, bagaimana aku nak cam mukanya, orangnya, takut tersilap orang lain. Maka Nabi memberi dua panduan. Yang pertama, Nabi kata, kamu bila berjumpa dengan dia, bila kamu bertemu dengan dia, terus hati kamu akan bercakap, dia ni seolah syaitan. Terus bercakap seolah syaitan. Dan yang kedua, bila kamu berdepan dengan mukanya dan dia tengok kamu, dia akan jadi gementar. Gementar. Dia tak boleh tenang, dia rasa gementar, walaupun dia tak kenal kamu. Dua tanda tu cukup. Maka Sayyidina Abdullah bin Unais terus yakin. Kalau kita mesti soal banyak, iya ke? Kalau gitu macam mana kulitnya, macam mana mukanya, tiri rendah. Tak kenal ya Ustaz, malas nak pergi. Tak kenal. Kan? Macam-macam helah. Tetapi para sahabat terus yakin, pegang arahan, terus jalan. Maka itu yang dibuat oleh semua para sahabat, termasuklah sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Ali dan sebagainya, melaksanakan misi Nabi SAW. Bila diberi arahan, terus yakin bahawa Allah yang akan beri petunjuk, walaupun sekadar petunjuk yang kalau bagi kita belum jelas, belum nyata. Maka dia pun terus pergi ke arah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW.
bertemulah satu kumpulan lelaki yang ada unta dan ada kepuk unta di atas tu, tempat orang berehat di atasnya. Maka terus bila dia tengok ada orang dalam, terus dia kata ini macam syaitan. Hatinya dah bercakap. Hati yang bersih, yang suci, sehingga hati yang bersih sehingga mampu bercakap ini adalah syaitan. Dia rasa dah betul. Tapi dia nak tengok, nak berdepan dulu. Maka ketika tu dia tunggu untuk solat asar selesai dulu. Selesai solat asar baru dia berdepan dan terus bertegur sapa dengan lelaki yang ada dalamnya. Tiba-tiba nampak dia punya kepuk tu menggeletar. Tempat dia duduk tu dah menggeletar. Dia kata dah ada tanda. Inilah orangnya. Baru tanya, engkau dari mana? Sekian-sekian nama. Betul lah orang ni nama yang disebut oleh Nabi SAW. Tapi dia tak nak bertindak lagi. Dipendekkan ceritalah bahawa beliau terus berjaya melaksanakan misi membunuh lelaki tadi ni, orang Yahudi yang berniat jahat pada Rasulullah SAW. Maka dia balik. Sampai Madinah, belum dia cerita aku dah buat demikian-demikian, Nabi dah sambut dan alu-alukan kedatangannya. Sangat berseri wajahmu. Sangat berseri wajahmu. Kedatangan orang yang wajahnya berseri-seri. Maka datang Abdullah bin Unais. Ketika Rasulullah nak salat, selesai salat, Rasulullah tunggu sekejap sehingga aku keluar dan selesai nanti. Maka terus keluar dan Rasulullah hadiahkan tongkatnya kepada Abdullah bin Unais. Nah, ambil tongkat ni. Dia pun pegang tongkat balik. Dalam perjalanan balik, sahabat kata, bukankah itu tongkat Rasulullah? Ya, Rasulullah hadiahkan pada aku. Apa tujuan Rasulullah hadiahkan? Tujuan tak tahu Rasulullah hadiah. Pergi balik tanya Nabi. Sahabat-sahabat kata, pergi tanya Nabi, apa tujuan Nabi hadiah tongkat ini? Ada sahabat yang dihadiahkan tongkat untuk tujuan tertentu. Ada sahabat yang buta. Tak salah saya Qatadah bin seorang sahabat Nabi yang matanya kabur. Nak balik tengah malam, Nabi bagi tongkat pada dia. Sehingga tongkat itu bercahaya terang di depan dan di belakang. Untuk jadi panduannya. Dan Nabi kata, nanti kamu masuk dalam rumah, di satu sudut ada gelap dalam rumah, kau pukul itu syaitan dalam rumah kau. Balik terus dia buat apa yang Nabi sebut tadi ni. Jadi ada tujuan tentu. Sahabat mengata, balik pergi tanya Nabi, apa tujuan Nabi hadiah tongkat ini? Untuk apa kegunaannya? Ini keistimewaan ini yang dinanti-nantikan oleh para sahabat baginda Rasulullah SAW. Maka dia pun patah balik, ya Rasulullah, ini tongkat engkau, apa tujuan engkau hadiahkan kepada aku ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, sebagai tanda hubungan kasih sayang aku dan engkau sehinggalah di hari kiamat nanti. Sebagai tanda di hari kiamat nanti, hubungan kita berdua kasih sayang. Maka dia sangat gembira, terus pegang tongkat dan simpan elok-elok, sehingga dikatakan pada penghujung hayatnya, Sayyidina Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu berwasiat, kalau aku meninggal nanti, tolong kafankan jenazah aku sekali dengan tongkat Nabi. Kafankan sekali dengan tongkat Nabi SAW. Maka itu dilaksanakan ketika dia meninggal dunia pada tahun 50-an. Begitu Sayyidina Abdullah bin Unais, sehingga dia dikafankan bersama tongkatnya. Jadi ramai para sahabat yang menanti-nantikan pemberian khusus daripada Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkenal. Satu ketika dia menceritakan, ini barakah daripada mulut Nabi SAW. Dia menceritakan, aku ni asyik lupa. Kita tengok hadis kan, banyak Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah dan sebagainya. Sedangkan dia sempat dengan Nabi hanya 5 tahun. Ramai lagi sahabat yang senior. Ramai lagi. Abu Bakar, Umar, berpuluh tahun bersama Rasulullah SAW. Tapi bagaimana hadis daripada dia yang terbanyak? Banyak sebab. Salah satu sebab yang dia cerita, kerana aku dulu ni pelupa. Yalah, dia berumur dah. Al-maklum lah macam kita lah. Sadaqallahul azim, keluar kat pintu tu tak ingat dah apa cerita kan. Sadaqallah kali apa ilmu pun dah sadaqallahnya. Jadi baginda Rasulullah Sayyidina Abu Hurairah datang mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni tak payah nak ingat lah. Bila habisnya majlis aku dah lupa apa yang kau sebut tadi. Tolonglah doakan sesuatu untuk kuat ingatan. Nabi kata, buka kain ridak engkau. Buka ridak engkau dan hampa depan ni. Dia buka ridak ni, selendang ni di depan Nabi SAW dan Nabi doakan. Dan Nabi tiup dan ludah ke atas ridak yang terbentang tadi, dan Nabi suruh lipat-lipat dan dekap di dadanya. Maka dia kata, sejak itu aku buat, dan sejak itu aku tak pernah lupa satu pun perkataan daripada mulut baginda Rasulullah SAW. Ini barakah daripada mulut Nabi SAW. Begitu ramainya para sahabat yang menanti-nanti keberkatan daripada Rasulullah SAW. Sayyidina Khalid bin Walid juga mengambil barakah daripada rambut Nabi SAW yang disimpan dalam serbannya, yang tak pernah dia buka serban ataupun dia tanggalkan selagi rambut tu masih ada dalam serban. Sehingga dalam peperangan Yarmuk, serbannya yang jatuh pun dia sibuk. Dalam sibuk perang ni, dia sibuk mencari serbannya juga.
Maka para sahabat kata, kenapalah kau sibuk dengan serban? Sedang dalam situasi perang ni. Dia kata bukan kerana serbannya, tapi kerana rambut Nabi yang terselit di dalamnya. Yang dia dapat hanya 3 helai dan dia simpan dalam serbannya. Para sahabat semua menyimpan-nyimpan rambut tersebut. Bayangkan satu kali Nabi cukur rambutnya dan edarkan kepada Sayyidina Abu Talha. So edarkan kepada semua para sahabat. Maka mereka berebut untuk mendapatkan helaian-helaian rambut baginda Nabi SAW yang sangat mulia. Ada yang disimpan dan ada yang wasiat untuk dikafankan bersama rambut Nabi SAW. Jadi ala kulli halnya kita berkumpul untuk mengambil barakah daripada salawat Nabi SAW. Majlisnya majlis Nabi SAW. Disebutkan bahawa kalau dalam satu majlis kita berkumpul di mana-mana tempat, tapi tak ada langsung zikrullah dalamnya. Tidak ada langsung salawat pada Nabi dalamnya. Sudah pasti majlis tersebut majlis yang merugikan dan menjadi penyesalan kita selama-lamanya di akhirat nanti. Menyesal sebab apa? Habis masa setengah jam, 1 jam, duk borak, kedai kopi dan sebagainya contoh, tapi tak ada langsung zikrullah. Tak ada langsung pengisian yang baik. Sebut tentang Nabi SAW. Maka ini satu kerugian yang sangat besar. Kerugian di dunia mungkin kita sekadar ala ruginya macam tu je lah. Tapi kerugian di akhirat adalah satu penyiksaan. Yang Allah ceritakan rugi yang menyesalnya. Digambarkan penyesalan daripada si kafir yang murtad. Iaitu Uqbah bin Abi Mu'id. Disebutkan kisahnya dalam Al-Quran surah Furqan. Bagaimana dia menyesal. Menyesal. Yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari si zalim itu dia menyesal, dia maki dirinya sendiri, kenapalah aku dah ikut kawan itu sebagai dia seorang rasul, aku dah ikut dia. Tapi ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalina. Alangkah baiknya silapnya aku dulu ni, aku pergi ikut balik kawan-kawan orang-orang jahat iaitu Ubay bin Khalaf, Abu Jahal dan seangkatan dengannya. Kenapa? Dia telah syahadah depan Nabi SAW. Dia dah syahadah. Nabi datang ke rumahnya, Nabi tak kata aku takkan makan kecuali engkau syahadah dulu. Dia pun sangguplah, malu kerana takut tetamu datang tak nak makan. Jadi Rasulullah dijemput datang ke rumah dia, maka Rasulullah ajak dia kepada Islam, dia pun syahadah jugalah kerana macam terpaksa. Tetapi dah syahadah Islam selesai, Rasulullah balik, datanglah Ubay bin Khalaf dan seangkatan dengannya, datang, kami dengar engkau dah ikut agama Muhammad. Kamu mesti tinggalkan agama Muhammad. Kalau tidak, segala perniagaan engkau, bisnes engkau, share-share engkau, semua kami ambil dan engkau takkan dapat sebahagian sikit pun. Dia takut hilangnya hartanya, takut hilang pendapatannya, bisnesnya. Maka dia kata tak apa-apa, aku akan janji akan keluar daripada agama Muhammad. Kami tak percaya. Tak percaya kalau engkau tak buat sesuatu, iaitu apa yang kau nak, iaitu kau pergi cari Muhammad dan ludah ke mukanya. Dia sanggup kerana lebih mengutamakan hartanya. Sanggup pergi jumpa muka Nabi Muhammad SAW, ludah ke muka Nabi, tapi Allah tak izinkan air si kafir itu kena pada mukanya dan kembali pada muka si Uqbah bin Abi Mu'id itu sendiri. Dan akhirnya Allah gambarkan dia ni menyesal sampai dia makan tangannya. Satu siksaan dan menjerit kerana kesakitan dan menyesal kerana dia dah ikut Muhammad tapi dia dah kufur, murtad, keluar daripada Islam itu sendiri. Maka mudah-mudahan kita, alhamdulillah, peluang yang ada ini, kita duduk dalam majlis yang sangat harum, duduk dalam majlis yang sangat barakah, duduk dalam majlis yang sangat penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, saya yang malu sebab tuan-tuan lebih istiqamah, setiap minggu ada majlis, masya-Allah hadir. Dan mudah-mudahan ini menjadi kita lebih tanamkan kecintaan kita dan istiqamah dengan majlis yang seumpama ini, seolah-olah diturunkan hadiah yang besar untuk kita dapatkan hadiah yang membawa bekalan itu kepada akhirat kita nanti, insya-Allah. Wallahu taala alam, mohon maaf atas segala-gala silap dan mudah-mudahan akan mendapat keberkatan dan apa yang kita idamkan, insya-Allah. Allahu